Minggu ni dalam Awesome kita nak cerita pasal penyanyi terkucil dan hero di Malaysia. Bukan tu je Syuk, ada pasal big issue. Hutang Syuk, hutang. Ada lagi satu juga. Ni pelik. Kenapa? Pasal itik. Dan ada persembahan kecewa BBNU. Semuanya dalam Awesome. Di Awesome TV, memang awesome. This is for you. Mengapa, oh mengapa jatuh cinta sedangkan kau sudah berpunya? Selama, oh selama kau menggoda, jangan sayang, pura-pura bujang. Aha. Ya betul tu guys, lelaki-lelaki di luar sana jangan pura-pura Jangan, bujang. bahaya. Anda sedang menonton saya Syuk Saha Dan saya Azira Syafinas. dalam rancangan Awesome. Baik Zira. Yes. Kita nak bagi tahu pada yang mula menonton Awesome, ini adalah satu-satunya rancangan anda boleh tahu tentang update terkini isu-isu artis kita. Ya, betul tu. Tapi bukan tu je Syuk. Ya Zira. Tukar-tukar wanita juga. Tukar-tukar wanita rancangan apa tu? Syuk punya sparring semua cantik. Tak nak kalah Syuk. Sebenarnya, I bagi tahu kat you. Ah. I lebih rasa macam dinodai. Nodai Padahal suka. Tak, okey, I tanya you. Ini sebenarnya dia macam deja vu. You percaya tak? I percaya. Dulu kita pernah hosting untuk salah satu program. Betul, 2 tahun lepas. Lepas tu tiba-tiba you kembali pada I. Yes. Nenek I pernah cakap kalau benda yang kita lepaskan kembali itu jodoh. Tapi ada juga orang kata jodoh bekerja, bukan lebih daripada itu. Yelah sebab Bekerja you pun saja. pura-pura bujang. Baik Azira. I nak tanya you satu benda. Okey. You penyanyi dengan Betul. DFM. Betul. Lepas tu kadang-kadang boleh tengok you solo juga menyanyi. Pernah tak bila you buat show, you terkucil ketika menyanyi? Pernah? Bagi Azira benda tu benda biasa. Tapi tak bolehlah buat macam selalu kan. Bukannya buat, kadang-kadang tersengaja buat. Yang tak cukup praktis orang kata. Kadang-kadang makan lebih pedas ke minyak. Tapi Syuk, Yep. bukannya artis Malaysia je terkucil. Ya. Artis luar negara pun terkucil. Macam Beyonce ke Ariana Grande pernah juga. Takkan tahap Pernah. Beyonce Ariana Grande terkucil. Pernah Syuk. Cuba Syuk Google. Mesti ada. 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 Okey, kalau macam tu tak boleh nak salahkan siapa lah guys. Tapi kita tak payah ambil artis luar lah. Ariana Grande, Beyonce. Artis dalam negara yang memang suara diiktiraf sebagai vokal terbaik pun pernah terkucil. Vokal. You tahu pelak B. Ya, I tahu. Vokal. Ya, vokal terbaik. Dan dia juga sebenarnya Syuk boleh dikatakan guru vokal sebenarnya. Guru vokal Yes. pun boleh terkucil guys. Tak percaya, jom kita roll with it up sound. Macam mana nak cakap, bukan benda yang sengaja kita buat kan, sebab nama pun terkucil. Dan kadang-kadang kita sendiri pun, macam saya pun, saya tak tahu apakah sebab kadang-kadang yang membuatkan saya terkucil. Mungkin daripada faktor kesihatan juga. Kadang-kadang bila menyanyi, especially di waktu pagi, kita kena nyanyi live pun boleh jadi satu sebab juga tak bersedia. Bila sebab pasal benda yang ada dalam tubuh badan ni kan, kita sendiri tak tahu keadaan tubuh badan masing-masing kan. Okey. Yang terkucil 2 tahun lepas tu, orang tahu sebab itu live di TV. Tetapi tipulah kalau Ernie cakap itu je sekali Ernie terkucil kan. Ada banyak performances Ernie. Nasib Ernie kurang sedikit lah masa tu sebab live dalam waktu pagi pula tu kan. Kena pula nyanyi lagu yang agak susah masa tu, kena promosi lagu single terbaru ini masa tu. Terkucil ni agak memalukan untuk Ernie lah. Tetapi masa tu Ernie ambil langkah untuk buat tak tahu je. Maksudnya lepas terkucil tu Ernie terus nyanyi sampai habis, buat muka selamba macam tak ada apa. And then right after that Ernie post di story. Ernie just say sorry kerana membuat kesilapan, dan Ernie just stop sampai situ je. Ini adalah benda yang sangat common, isu yang sangat common untuk seseorang artis. Wah, susah agaklah ni. Setiap kali kalau kita nak menyanyi, tak kisahlah waktu pagi ke, tak kisah waktu, tak kisah apa jenis lagu pun, bersedia. Bersedia maksudnya dari sudut. Kalau dah tahu nak nyanyi pagi, malam kena tidur awal. Persediaan dari sudut itu. Dan dari sudut mindset juga, kena warm up dengan cukup. Masa terkucil tu, what to do technically, dah nothing you can do. You just, kalau dah terkucil tepat tu, yang belakang-belakang tu make sure
tidak terkucil lagi dan you do better. Kesimpulannya Azira, manusia ni bukannya mesin. Betul. Mesin pun boleh buat kesalahan, betul? Betul. Manusia biasa je Syuk. Kadang-kadang kita pun buat silap apa pun kita kenalah selalu praktis dan tak boleh mudah mengalah. Betul. Kejap lagi banyak lagi kami nak kongsikan pada anda. Teruskan setia dengan kami di Awesome. Tengok muka kau ni aku memang kena tengok betul-betul. Kenapa bang? Betul ke kau ni? Betul lah saya bang. Betul kan? Geleng-geleng tergeleng-geleng. Sumpah nak nyanyi mula-mula malu. Iyalah. Ha kan? Ya apa hal lagu macam ni kan? Jatuh tu, diorang pun kau jatuh betul-betul. Azira, kumpulan A to Z ni dulu adalah kumpulan favourite Mak Syuk. Ya ke? Ya. Tapi Syuk, memang dulu masa Azira umur 6 tahun Syuk. 6 tahun. Lagu-lagu diorang semua Azira dah hafal. And diorang ni sebenarnya memang jadi kegilaan gadis-gadis semua. Boleh fight ke dengan Mak Syuk betapa minatnya kumpulan ni? Dulu, Mestilah boleh. Mak Syuk nak panggil itik-itik dia, nyanyi lagu Itik Gembo-Gembo. Okay. Macam ni. Itik gembo-gembo. Lepas tu apa? Ayah gedek-gedek bila Bila gembo. gembo. Nak tahu kalau versi panjang? Sebab itulah adanya di manakah mereka. Kita bawakan semula mereka kepada anda di Awesome. Kita persilakan Abang Lan A to Z. Assalamualaikum. Silakan Bang, silakan. Bang, kita macam bertemu semula bang Tak, aku tengok muka kau ni aku memang kena tengok betul-betul. Kenapa bang? Betul ke kau ni? Betul lah saya bang. Betul lah. Kenapa abang cakap macam tu bang? Kenapa? Sebab dia ni kan salah seorang orang kata kita ni kat rumah kita suka tengok YouTube semua tau. Jadi salah seorang betul lah. Kalau bini aku kalau bini aku di sini confirm datang Betul lah bang. Betul. Janji, Bukan apa Zira. Dulu masa Syuk mula-mula keluar sebagai penghibur, Abang Lan adalah antara artis utama yang Syuk jumpa. Oh ya ke? Time tu Masa tahun tu bila tu? tahun berapa kan Syuk yang tak ingat. Masa tu saya tak belagak lagi bang Tak, sekarang ni kira sekarang okey. Sekarang tak belagak bang. Sama bang. Sekarang okey apa? Okey bang, kita tahu A to Z start pada 1995 sampai tahun 2000 ke atas betul. 2002 tu habis kontrak. 2002. Lepas tu bang, kita tahu dulu kalau sebut A to Z, lagu memang lagu-lagu dialek ah. Betul. Daerah-daerah macam tadi Tek Gembo-Gembo, Kelantan, Betul. lagu Hok Iyoko. Sarawak, leng-leng tergeleng-geleng. Iya, lele geleng-geleng. Betul. So masa dulu susah tak bang nak bawa lagu-lagu dialek-dialek daerah-daerah ni? Macam abang sendiri sebenarnya dulu biasa duduk asrama kan. Bila duduk asrama tu ramai kawan-kawan daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Kelantan kan. Jadi idea tu dapat dari situ. Baik. Jadi bila kita involve dalam muzik, masa tu zaman artis ni dia kena ada kelainan. Betul. Dia kena ada Betul. konsep. Tapi sama lah. Macam kita dengar contoh kita dengar Abang Jo Wings main gitar. Kita dah tahu dah itu Jo. Betul? Begitu yang kita orang. Kita orang keluar, kita nak kena ada lain pada lain. Kena trademark. Trademark dia tu kan. Itu yang leng-leng tergeleng-geleng. Sumpah nak nyanyi mula-mula malu. Iyalah. Kan. Ya apa hal lagu macam ni kan. Serius ni. Yang buat lagu tu cakap apa? Aku semain hajat kau jangan nak hina lagu ni. Tapi abang macam lagu Itik Gembo-Gembo ni kan. Masa tu bila abang keluarkan lagu tu, abang rasa macam okey, lagu ni akan top. Ada tak abang terfikir macam tu? Okey, ini cerita betul Betul bang, sumpah dulu bang. Sumpah. Baik bang. Marah kat Ellen kalau dengar dia. Itu Sifu ni. Dia yang buat lagu tu dan liriknya betul Baik. Jadi masa nak keluarkan lagu tu adalah lagu yang kita tak nak. Oh sebenarnya? Sebenarnya Abang tak nak lagu Itik apa Gembo-Gembo? hal lagu ni macam ni? Nanti orang panggil aku Itik sampai tua. Ya. Serius ah? Ya. Jadi Amran Omar ni masa tu dia A&R manager dekat Sony Music. Dia cakap, "Mu jangan silap dia lagu ni yang betul ni." Kata. Dia betul, dia punya insting tu dah ada. Masin mulut dia bang. Dan sampai sekarang orang panggil aku Itik. Kan? Betul budak-budak kecil kampung kan. Dekat rumah tu. Abang Itik keluar kan. Aku tak terima kasih dia. Abang kadang-kadang fikir bang, betul kau orang panggil Itik sebab lagu ke sebab apa bang? Sebab Sebab lagu saya. Sebab lagu. Sebab aku jalan tak Itik.
Panas pula bang. Bang, ni nak tanya lah bang. Okey. Abang dengan kumpulan A to Z lain macam mana bang? Still contact. Still contact. Baru 2 hari lepas jumpa si Jeff lah. Sebenarnya dengan Jeff yang paling selalu Rapat jumpa lah. lah. Sebab itu anggota SAL kan. Baik. So anggota SAL yang dulu dah tak ada, dah meninggal seorang. Jadi dah ganti dengan si Cep, Baik. anak Abang Sarudin kan. Ya, Jadi ya, ya. yang Jeff ni selalu jumpa lah. So bila jumpa tu tak ada apa, kita sembang, tanya khabar apa semua, tak ada apa lah. So bincang pasal muzik lah kadang-kadang. Oh, masih still berbincang pasal muzik bang. Still. Ada. Aduh, Actually kita orang tak pernah lari pada muzik pun. Semua masih buat kerja muzik. Tapi sampai sekarang ada macam pergi jamming sama-sama ke apa ke? Jamming kurang. Macam Abang sendiri Abang involve dengan PA system. Buat Okey. Baik. business PA system Baik, kan. baik. And then macam ni kan. Ini kan. Bawa kat ni contoh. Alamak. Bagi kau shoot lah tu. Bagi shoot lah tu. Ini buat sendiri tau. Wow. Buat sendiri. Satu Tanda Tanda mata mata. bukan janda. Oh lah, saya tengok Tanda, T dia tanda. macam J Ah, bang. Macam betul. Saya ingat tanda satu mata. janda Satu mata. tanda mata. Satu tanda mata. So tanda mata ni buat sendiri kat rumah, record sendiri, rakam sendiri, buat lagu sendiri, buat sendiri, rakam sendiri, jual sendiri. Wow. Oh. Jual sendiri ni. Memang dah, duit jual tak nak share lah bang kan. Duit tak boleh share lah. Kan? Duit tak boleh share lah. Okey, macam abang cakap tadi, abang dah start bisnes, betul kan? betul. Abang buat PA system. Betul. And masa puasa hari tu pun abang ada jual lemang. Bulu lemak. Macam mana abang itu ada tiba-tiba cerita terfikir? dia. Cerita bang, cerita Macam bang. ni lah kan. Macam ni cerita dia. Masa tu momentum tengah cantik lah sebenarnya PA system semua kan. Jadi tiap-tiap minggu ada job. Ya. Kalau sebulan tu tak lari lah 3-4 ribu lah, memang dah standard lah. Sedap lah tu bang. Sedap dah, memang dah sedap. Tiba-tiba dia kan. Kan? Alamak, apa macam mana tiba-tiba tu, bang? Tiba-tiba dunia sakit lah. Betul, Kan? betul, Tapi bang. tak boleh cakap apa lah kan. Betul. Masa tu termenung kejap lah. Tak adalah macam Allah apa ni, tak adalah. Sebab adalah simpan sikit bukan Ya, tak ada ya. kan. Alhamdulillah. Kita jenis orang yang bersedia juga kan. Cantik. Kemudian dah biasa susah orang kampung kan. Ya, bang. Jadi bila dah terstop tu jap terfikir apa? Aku nak buat apa ni? Kan. Kita duduk kampung masa tu nak puasa ni. Lemang ni pun bagus kat ni. So area kampung tu banyak tau bulu-bulu lemang semua. Pergi masuk cari. Abang cari sendiri? Cari lepas tu berkawan dengan dengan orang asli kan. Okey. Panggil dia orang tu dia orang potong tebang apa semua kan. So ambil potong pendek-pendek tu. Terjual lah 7-8 ribu batang lah. Ui, Oh, bang. Alhamdulillah. Batang RM2. Sebatang berapa ringgit? RM2. Sebatang RM2 kali 7,000 14 dah bang. Yalah, tapi kena bagi-bagi lah. Kena Kan? bagilah. Tak boleh makan seorang. Ya, betul. Kan orang kata kaya lah kan. Ini abang makan seorang tak kira pun. Ini tak apa. Ini Ini sendirian Ini buat. sendiri. Buat. Sendiri buat. Betul lah tu. Tapi tak juga makan dengan anak bini lah. Ya, kan. tu, bang. Mana Walaupun lagi kadang-kadang kalau aku bujang. Abang kena Abang makan jangan, Aku bang. tak tipu. Aku bujang 3. Tadi kita baru nyanyi pura-pura Aku bujang. bujang 3. Bujang 3 tu saya pun sama Sama bang. kan. Bujang 3. Bang, ni nak tanya abang lah bang. Abang bukan saja dulu tim nyanyi. Okey. Saya pernah tengok lah bang, hero filem Gemerlapan. Gemerlapan dah. Alamak aku. Hero filem ni Zira. Tak. Bang, tak rindu kau orang kata nak kembali balik dalam Okey. kita punya industri? Dulu masa mula-mula dapat offer berlakon filem tu, masa tu nama tengah duduk kat kemuncak kan. Betul lah. Jadi ada sikit kerek lah kan. Kerek, Ada sikit lah, ada masa sikit tu riak, bang. Tak, memang betul lah. Ah. Memang tengah sedap ni. Muzik tengah sedap kan. Jadi bila nak fikir berlakon lah, leceh lah berlakon kan. Cik. Jangan aku tunggu lah lama kat set, bosan lah kan. Cik, belagak kan. Alamak. Lepas tu, panggil-panggil tak nak jadi hero, mana boleh nak hero juga. Oh, Kan, tak boleh. Ah. Lepas tu, bila dah time sikit kan, cubalah tanya balik dengan producer-producer kan. Dia kata apa? Kau masalah kau satu je. Muka kau macam budak je dia kata. Jadi bapak tak boleh. Betul. Jadi anak tak boleh. Anak dah tua dia kata. Betul. Jadi tak ada apalah. Tapi baru-baru ni lepas PKP ni lepas MCO tu ada juga satu production. Dia suruh hantar biodata semualah. Tak tahulah, mungkin adalah kan. Cantik, Mungkin adalah, tak tahulah, insya-Allah lah kan. Amin bang, kita Kalau doakan bang. rezeki jelah sebab lagi pun macam abang punya style ni abang tak kisah kan. Buat kerja yang halal je lah. Betul. Kan? Betul. Muzik pun tak salah. Berlakon pun tak salah Betul. kan. Bawa cara betul je. Betul. Kan kerja kampung pun tak salah. Apa pun tak salah. Yang penting halal. Asalkan apa yang boleh buat duit lah. Tapi bang, tak kan? tahu juga bang, kalau menyanyi dengan berlakon, mana lagi abang suka? Nyanyi yang berlakon menyanyi lah. Nyanyi Serius lah menyanyi. Lain kan feel dia. Dia, tak, zaman sekarang tak tahulah. Kalau zaman kita orang dulu 90-an kan. Menyanyi ni kan macam Michael Jackson tu rasa. Michael dia lain Jackson. tu. Dengar tu Zira. Serius. Okey. Bayangkan kita Rasanya awak seorang je penyanyi yang suka berlakon ni. kita orang kat Sarawak kan. Keluar tangan kat hotel macam tu menjerit kat bawah ni. Baru nampak tangan. Nampak tangan tak. Baru nampak tangan awak dah Tapi jerit. 90-an Hebat, lah. bang. Sekarang tak ada lah. Abang nak aura tu sikit boleh? Ambil lah. Bang, ya betul bang. Baru nampak. Abang Dulu betul tau. ke, bang? Serius. Baru dulu. nampak tangan tu bang. Baru nampak tangan. Kita orang duduk hotel-hotel kan. Fans ramai kat bawah. Masa datang Hebat, sampai airport tu dah tunggu ramai lah. Kan? Zaman tu lah. Sekarang mungkin lain lah. Sebab sekarang dunia dah lebih terbuka kan. Zaman tu Sarawak lah especially kan. Bila kita sampai tu orang dah menjerit lah.
Ui, Masya Allah. Pensan pun ada kan, biasa. Oh, rindunya. Tapi betul. Saya pernah dulu dengar lain benda tau. ni. Senario dulu pun macam tu. Yes. Kumpulan senario kalau pelawak. Senario KRU A to Z ni semua sama lah ni dulu. Betul juga. Alah-alah abang dah kat sini. Okey, kita pun rindu juga nak dengar suara abang. Betul, bang. Boleh tak abang belanja sikit kita lagu Itik Game boleh? Kalau abang tak nak belanja, kita try bincang dengan producer lah. Aku bayar payment ke. Kan? Padahal boleh padahal. Boleh bang kan? Guys, 1, 2, 3, 4. Terima kasih banyak bang. Thank you. Awesome bang. Thank you. Okay, alright. Thank you so much bang. Baik Azira, lepas ni kita nak kongsi kepada dia orang macam-macam sebenarnya menarik Macam dekat lagi. Awesome TV ni bang. Bang. Belum. Abang jangan pergi bang. Dulu Tak sabar nak balik. Macam-macam menarik. Jangan tak sabar bang. Like. Terus setia bersama kami di Awesome. Right. Azra sebenarnya, Azra ni gila drama. So Azra suka tengok drama-drama Melayu. Dari situ Azra belajar. Oh, ya ke? Yes. Okey, kalau macam Syuk pula, Syuk suka tengok show-show ni sebab Syuk pun suka belajar macam nak jadi host. Ya ke? Ya. Bukan dah hebat ke? Tak hebat lagi. Kita masih belajar lah. Awesome. Awesome. Anda sedang menonton Syuk Nak Tanya, satu program baru di Awesome TV. Cik Man, jom ikut saya. Ya. Itulah bapa aku. Ya, awak bergurau. Bersama dengan kami berempat dalam Awesome Minggu ini. Abang, kenapa baju tu dua-dua tu bang? Dengan lelaki berbaju komik berseluar pink. Oh, Jello! Oh my God, she's such a diva, a fashionista. Hang tu lah. Hang Jebat yang digembar-gemborkan dalam sejarah Melayu. Nama hamba? Bawang merah. Kenapa ditubuhkan persatuan janda seantero Melaya apa dan you jadi presidennya? Kita kena dapatkan lebih ramai ahli kelab supaya kelab kita akan didengar. Korang kena tolong aku. Aku nak berubah lah. Aku tak nak kecewakan mak aku. Dah baik. Macam tu juga perangai dia. Mak dah agak tau. Abah kau tu ada perempuan lain. Kalau tidak, takkanlah perangai dia bertukar drastik macam tu. Senang cerita kita tutup je lah kedai tu kan. Tak ada pening kepala. Ben Saleh. How sentiasa gagal dalam cinta. Rancangan perkongsian pengalaman, dereh-perih sebelum dan selepas mereka bergelar selebriti ternama. Pada golongan-golongan yang tidak bernasib baik ni, saya nak mengupas, saya nak tahu kenapa mereka berada di kedudukan mereka begini. Mereka tak nak berada dekat kedudukan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 63 tahun. 63 tahun. Seorang aja. Seorang je. Woi, setia sampai ke syurga. Begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa. Pilih dia, cintaku kalah sepanjang. 벗이라. 너와 내가 어느새 벗이 되었느냐? Bertemu lagi bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Bila sebut rezeki ni sudah semestinya Cik Ustaz Di Awesome TV. Awesome TV memang awesome. Rancangan pertandingan memasak yang paling sensasi, Masalah Kau. Kalau dalam masa 1 minit tu persembahan you bagus, anda akan mendapat tekanan loceng seperti ini. Dan ini bermakna anda boleh teruskan.
guys, kembali lagi kita dalam Awesome. Azira, Syuk nak tanya Azira. Azira kalau ada masa lapang, kalau free, Azira suka buat apa? Azira suka tidur, Syuk. Tak adalah. Azira sebenarnya, Azira ni gila drama. So Azira suka tengok drama-drama Melayu. Dari situ Azira belajar. Oh, ya ke? Yes. Okey, kalau macam Syuk pula, Syuk suka tengok show-show ni sebab Syuk pun suka belajar macam nak jadi host. Ya ke? Ya. Bukan dah hebat ke? Tak hebat lagi. Kita masih belajar lah. Tapi sekarang ni Azira, tak perlu nak tengok kat mana-mana dah. Sebab dengar kata semuanya ada di Awesome TV. Wow, okey. Cuba Syuk ceritakan sikit apa yang ada kat Awesome TV tu. Aish, macam-macam ada. Okey, yang pertama ni Azira. Okey. Keringat Selebriti. Sebuah program bual bicara yang menampilkan selebriti tempatan berkongsi pengalaman mereka sebelum atau sesudah bergelar artis. Program ini dihoskan oleh Adi Bano. Antara artis yang ada Datuk Yusof Aslam, Eli Mazlin, Diana Daniel, Datuk Rosyamno dan ramai lagi. Selebriti ternama. Kerja saya setiap hari di office ialah cuci tandas. Okey, nombor 2 ni pula Syuk. On tak on? On. Sebuah program pertandingan pertunjukan bakat yang menampilkan penyanyi, penari, pelawak, persembahan magic pun ada. Dan pelbagai lagi lah persembahan pentas daripada semua peringkat umur. Yang bestnya, juara bakal memenangi hadiah wang tunai RM10,000. Menang RM10,000? Yes, RM10,000. Kak Adong bagi tahu Syuk masuk tanding tak? Oh, semua dia nak tapau. Hanya di Awesome TV. Yang ketiga, ada Awesome Minggu Ini. Awesome Minggu Ini merupakan sketsa komedi yang mengupas pelbagai isu semasa yang berlainan setiap minggu. Setiap minggu juga akan ada artis jemputan macam Tasha Sheila, Rina Diana, Wana Ali, Nazira Sardi dan ramai lagi Dia Zila. tak jemput Azira pun, Azira tak awesome ke Syuk? Kalau tak awesome, tak adalah dalam Awesome. Betul? Bapa aku. Bergurau. Nombor 4, Ihsan Kita. Ihsan Kita ni merupakan sebuah program dihoskan oleh Idris Han yang bakal menelusuri kehidupan seharian mereka yang kurang bernasib baik seperti golongan gelandangan, asnaf serta mu'alaf dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada masyarakat di Malaysia. Nampak tu macam-macam ada daripada segi hiburan, lepas tu ada pula pengajaran, ada pula reality show. Ada pula rancangan dia seorang. Baik Azira, kalau dah tahu macam-macam ada, buat apa nak tengok channel lain? Yes. Pastikan channel lain tak berfungsi, Awesome TV je ada. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan cuba selesaikan satu isu panas. Dengar kata hutang tak bayar, tapi boleh kerja sekali. Sekejap, Syuk. Kalau Syuk boleh ke kerja sekali? Tak boleh. Hutang bayar dulu. Oh, dia money first then talk. Of course. Oh, okey. So jangan ke mana-mana, semuanya dalam Awesome. Bila orang panggil, orang ini tidak ada kena-mengena dengan masalah tu. Walaupun sampai sekarang tak settle lagi, tapi jangan jadikan isu itulah. Sampai satu masa dia orang tak nak buat show pun. Last performance, dia orang tak nak buat. Engkau postman? Kalau engkau postman, kenapa dah setahun kau tak hantar surat kat rumah aku? Dah kalau tak ada surat untuk engkau, aku nak hantar apa? Kalau surat tak ada, engkau hantarlah roti ke? Kembali lagi kita di Awesome. Ya. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi sampai sekarang Azira tak kahwin lagi? Amboi terus mengaku. Tapi sekarang ni bukan isu pandang ni, bukan Azira. Okey, yes. Sekarang ni kita cuba nak menyelesaikan satu kes yang agak panas dan kita harap dengan hadirnya sosok tubuh ini dapat memberi pencerahan. Susuk tubuh ini Ya, susuk tubuh ini. Yang kecil ini ke? Tak kecil lah orangnya. Okey. Jadi kita silakan Abang Keraman. Ni orang-orang kuat ni. Orang
orang kuat Sudah bang. mana, weh? Nampak bang, tahap semua EJL je tak bang. Ini tahap legend bro. Dia Kau orang jemput main legend. lagu, dia orang main lagu macam ni. Lagu-lagu macam ni Undertaker, Kane je yang keluar bang. Abang, okey. Alright. Kita dah tahu kan macam PKP ni, macam Azira sendiri pun Azira banyak tergendala semua benda. Macam abang sendiri, apa perkembangan terbaru abang? Abang ada shoot apa-apa ke Oh, sekarang? Alhamdulillah saya tak terlalu terduga lah dengan PKP ni. Ada tak ada pun sendiri punya perasaan lah, kena duduk rumah apa semua kan. Cuma saya shoot juga. Masa PKP tu MCO at the early stage tu, saya shoot juga. Saya ada shoot tele. Baik. Tapi dalam kaedah yang berbeza. Dalam kaedah yang berbeza sebab semua saya mengarah dari rumah. Oh, okey. Selalu kita mengarah pergi kat set kan. Betul. Abang mengarah dari rumah. Saya mengarah daripada rumah. Okey bang, sebenarnya saya tak nak tanya abang sangat pasal isu yang dulu kontroversi hutang sebab itu rasanya abang dah banyak jawab di media-media sosial, di program-program lain. Cuma saya nak tahu bang, bila kita tengok Abang Kiraman boleh semula berlakon dengan Kak Oji dan orang Ayat kau tu tak betul. Boleh semula berlakon, boleh berlakon boleh berlakon semula, boleh semula berlakon. Boleh semula berlakon, boleh berlakon semula. Macam tak ada apa-apa. Itu sebenarnya yang kita nak pencerahan. Apa problem? Sebab bilalah orang tengok isu hutang tu macam bukan isu kecil. Berlakon aja lah. Orang panggil kau berlakon, kau berlakon. Baik. Maknanya tanggungjawab kau ialah berlakon. Bila orang panggil, orang ini tidak ada kena-mengena dengan masalah aku. Betul. Tak ada masalah. Maknanya masalah saya ialah bersama Kak Oji. Dia tidak lunaskan lagi, bayarannya tak penuh lagi dan sebagainya. And then saya dipanggil. Yang bestnya waktu diberi tawaran tu, saya tak ada masalah lagi dengan Kak Oji. Baik. Masa mula-mula tu. Masa mula. Baru habis saja teater tu. Okey. So masalah tak besar lagi. And then MCO. MCO menjadikan tele itu tertunda. Tolaklah sampai lepas raya, shoot di hujung bulan 6 baru ni. Shoot bulan 6. So kebetulan masa dalam production tu terserempak secara tak sengaja dengan Kak Oji first time. First time terserempak. Okey. Jadi saya nampak dia, saya ada rasa simpati lah. Saya tahu perasaan dia apa. Saya terus pergi, saya salam dia macam biasa, saya cium tangan dia, Kak sihat kak? Kak sihat kak? Apa yang pergi dulu saya pergi. Kita buat baik-baik kak Lepas tu dia cakap, okey insyaAllah dek, kita buat dek So lepas daripada momen tu, tak ada pun ruang yang orang akan nampak kami ni bermasalah, tak ada. Dia akan nampak kami profesional. Saya akan buat dia ketawa, saya akan buat dia rasa senang nak bekerja dengan saya. Sebab production tu tak salah. Kena ingat tu je dulu. Production tu, producer tu tak salah. Dia orang yang bayar kita. Baik. Walaupun sampai sekarang tak settle lagi, tapi jangan jadikan isu tu lah. Pasal saya nampak Kak Oji ni, dia ada usaha. Dia ada usaha. Dia susah barangkali kan, dia dengan ujian dia. Jadi dia ada usaha. So slowly saya dengan kawan-kawan yang lain dia bayar secara sikit. Tapi memang kalau kita ikut rentetan dia pun, Abang Kiraman memang mula-mulanya bersikap macam tak nak besarkan isu ni. Saya baca antaranya yang lain dulu yang bersuara. Abang biar pelakon-pelakon lain dulu bersuara sampailah satu masa abang tetap tak bersuara, cuma abang ada buat satu posting dekat media sosial. Adakah benda tu mungkin abang tak tahu nak minta macam mana, harap dia baca ke, ataupun abang cuma nak bagi pencerahan? Masa mula-mula. Masa mula-mula sebab sampai satu peringkat, budak-budak ni pun ada yang garang, ada yang bahasa-bahasa semua cantik-cantik kadang-kadang kan. So sampai satu tahap, Kak Oji ni dia layan tau. Masih lagi dia layan. Tapi sampai satu tahap dia tak dapat layan dah. Dia rasa macam dia kena bertubi-tubi. Okey. Dia kena bertubi-tubi sampai dia tak tahu nak jawab macam mana. Benda yang dia dah jawab pun orang tanya lagi. Sampai satu masa dia orang tak nak buat show pun. Last performance. Dia tak nak buat selagi second payment tak masuk. Bukan merajuk, protes lah. Protes. Bila protes tak dapat, saya cakap, saya dengan Douglas Lim masa tu, saya cakap kita kena habiskan lah. Kita habiskan benda ni. So kalau kita habiskan, kita boleh tuntut. Tapi kalau kerja kita pun tak habis, macam mana kita nak tuntut? Kita tak boleh nak tuntut. So kita habiskan. Walaupun saya sendiri pun kecewa. Tapi tak apa, kita habiskan. Habis semua, memang Kak Oji janji dalam masa 2 minggu kena settlekan semua. Gagal. Ada terfikir juga kita orang sebenarnya sebelum abang buat pencerahan ni, adakah abang berlakon sekali tu sebab nak tanya kenapa blok aku? Tak tahulah. Kita orang punya side lah. Maksudnya bila abang dah cakap, kita orang tahulah.
Ya, dia blog. Tapi masa blog tu memang benda-benda yang bengang juga abang kelakar. Oh, bagi saya kelakar. And then bila dia tak jawab dekat WhatsApp, kita bagi pula dekat dekat Instagram. Sebab kita nampak posting dia semua bahagia. Masa itulah. Dia kebanyakan bang yang bawa sakit hati, orang berhutang dengan kita tiba-tiba melancong. Kan? Kawan-kawan berhutang kita tiba-tiba beli kereta baru. Bahagia dia. Kebahagiaan. Jadi budak-budak pun panas kata, ya Allah, dia semua cakap wah hari ini sangat tenang bahagia. Jadi saya pun kak macam mana ni kak? Saya masuk situ. Bila saya masuk, posting saya tu like dia naik cepat lah. Tam. Bila naik cepat, budak-budak yang lain pun masuk. Pelakon-pelakon masuk. Tahu-tahu hilang. Hilang posting tu. Okay, macam kita tengok kan abang, netizen ni, diorang ada banyak cakap yang macam bila abang dah bekerjasama balik dengan Kak Oji kan. Diorang cakap macam, diorang ni nak cari publicity murahan ke sebabkan nampak bila korang baik. Kononnya gimmick lah. Konon gimmick lah apa yang gimmick terjadi nak naik. sebelum ni. Tak ada. Zira ni kan aku pula kena kan. Tak ada. Dia kata gimmick. Saya yang kena. Salahkan netizen abang. Itu memang ada dalam industri ni. Kadang-kadang kita nak naikkan satu-satu filem apa semua kita gimmickkan kan. Keluar single kemurungan. Tapi ini tak ada. Untuk ini tak ada. Langsung saya tak compute lah, tak boleh. Sebab ini jadi sebelum. Kemudian baru berlaku. Dia bukan kerana nak gimmickkan, nak naikkan, nak apa cara nak promote drama ni. Itu tak best, busuk lah tu. Baiklah abang pun dah jawab banyak benda yang kita dah clear. Pasal gimmick lah, pasal hutang, semuanya dah clear. Mungkin abang boleh sampaikan sepatah dua kata nasihat kepada orang luar, orang dalam industri. Mana tahu ada yang terlibat sama kes macam abang. Okey, pada sesiapa dekat luar, memang dalam situasi ni kita kena bertanggungjawab ke atas kerja kita, hak kita kena bertanggungjawab. Tetapi dalam masa yang sama, kita orang Islam. Bila kita orang Islam, kita melihat satu perkara tu dua hala. Baik. Kenapa dia tak bayar tu salah dia. Tapi kenapa aku diuji begini? Kenapa Allah SWT buat aku begini? Kenapa tak dilancarkan rezeki dia untuk bayar aku? Kenapa? Jadi kita pun ada benda yang kita perlu muhasabah. So dalam banyak hal tengok dua hala, bukan kita saja. Baiklah bang. Bang, kalau ada peluang kerja sekali bagi tahu bang Tengoklah kalau kau kurus sikit ni. Betul. Aduh. Terima kasih. Rupanya selama ni sebab badan. Badannya. Aduh bang. Badannya. Baik, saya dah kurus, saya tengok abang panggil ke tak. Terima kasih bang Kiraman. Baik, terima kasih. Saya kena keluar ke apa ni? Tak ada bang. Belum lagi. Kejap lagi kalau abang tak nak balik pun tak apa sebab kita ada seorang artis ni bang. Artis muda, lagu memang sedap bang. Dia BBN-nya bang. Ya, semua view million punya bang. Betul ke? Nak tahu siapa betul bang. Kejap lagi saya belanja abang dalam YouTube. Rupa je lah tu. Semuanya dalam Awesome. Okey, jap sebelum nak jawab tu kan. Ada girlfriend tak? Tak pula. Tu adalah. Kita assume sebab kawan-kawan tua antara kawan-kawan tua dengan tua. Penyumbang cerita dan masing-masing selalu kena tinggal. Diselubungi kecewa membatasi rindu meratapi luka. Terlihat senyum yang terukir di wajahmu menandakan kau bahagia tanpaku di saat ku menangis bersama kami yang lead ni. Lead Lead, kita lead. Sebab kita kat Awesome, kita lead. Awesome. Okey Azira, kali ni Azira Syuk nak tanya Azira lain pula. Apa dia? Kalau hang tuah, kat mana terletak tuah ni? Tuah dia terletak pada Tuan Yebodi, tak Tak, terletak pada namanya. Oh iyalah kan, tuah nama tu. pun tuah. Kalau letak B dia jadi buah. Kalau letak K dia jadi kuah. Kalau L? L dia jadi luah. So sebenarnya nama tu mainkan peranan. Betul. Macam budak baru BBMU ni rasanya nama dia juga mainkan peranan sebab semua single yang keluar semua hit Zira. Kan? Semua view cecah juta. Tapi Syuk dia ni nak cakap pasal single je, dulu-dulu pun cover-cover YouTube dia pun memang dah dapat banyak followers dah. Ya. Yes. Jom kita belajar sikit macam mana dapat view juta-juta dengan dia. Tak ada kan? Kita persilakan tuah
Azmi. Sila. Betul lah, berbeza Tadi kalau kita tengok Kiraman masuk, biasa je. Budak-budak masuk semua aktif kan? Faktor usia lah Faktor usia. Tuah umur apa tuah? Sekarang saya 22 tahun. 22. Kadang-kadang boleh tengok macam Jimmy Neutron ada kan? Ya ke? Ada lah sikit. Tapi sebenarnya tengok kita macam sebaya pun ada. Alamak. Benda ni tak suka. Okey Tuah, kita tahu Tuah datang promosikan single baru dia, juga Kecewa. Tapi kalau kita tengok sebelum tu first dengan lagu Raja di Hatiku, itu pun dekat 3 million. Dekat 3 million. Paling in selepas Raja di Hatiku, Air Mata Rindu. Air Mata Rindu 8 million, betul? Air Mata Rindu dah 10. Oh, Air Mata Rindu 10, Insan yang Ku Cinta 8. Ya, betul. Oh, macam mana boleh capture view tinggi ni Tuah? Okey, sebenarnya Tuah sendiri pun tak expect akan dapat view yang macam tu. Sebelum ni Tuah just cover lagu dekat YouTube sebelum ni. Dan bila start Raja di Hati tu Tuah tak berapa nampak macam orang tahu sangat. Sebab lagu tu naik lepas Air Mata Rindu naik. Air Mata Rindu dulu. Air Mata Rindu naik baru lagu tu naik. So masa Air Mata Rindu tu Tuah ada record pakai handphone lah. Dia punya demo version Tuah post dekat channel YouTube Tuah. Alright. Dan pada awal post tu macam orang tak ambil pot pun pasal lagu tu. Tapi bila dah 3 bulan, 4 bulan tiba-tiba dia macam viral. Meletup. Tiba-tiba dia naik 1 juta view. Tuah pun macam tu first time dapat 1 juta view dekat demo pula tu, bukan official. Demo saja baru tahu. Dahsyat ni Tuah, memang betul lah Tuah pada nama memang ni. Alhamdulillah. So lagu baru Tuah Kecewa. Ya. Siapa kompos, siapa yang tulis lirik? Okey, lagu Kecewa ni memang sama macam sebelum ni, memang sepenuhnya ditulis dan dikompos oleh Tuah sendirilah. Oh, okey. So, lagu Kecewa ni kira dia macam sambungan daripada lagu-lagu sebelum ni. Dia start daripada Raja di Hati sampai Kecewa, dia berkait lah sebenarnya. Satu jalan cerita. Satu jalan cerita. Okey. Lagu yang berlainan tapi satu jalan cerita. Okey, lah. cakap pasal jalan cerita. Kenapa lagu dia macam putus cinta? Kenapa ni Kecewa lah? Sebab kalau tengok Raja Air di Mata Hatiku, Rindu. mula-mula dah jadi raja, lepas tu Air Mata Rindu. Insan yang Ku Cinta, Kecewa. Okey, jap sebelum nak jawab tu kan. Ada girlfriend tak? Tak pula tu adalah kita assume ada. Maksudnya mungkin jawab. Kalau jawab single ni takut nanti ada yang bising. Oh, maksudnya jangan. Status is complicated. Ya, betul. Senang. Okey, tapi kenapa buat lagu pasal putus cinta? Okey, sebenarnya lagu-lagu yang Tuah buat sebenarnya Tuah refer pada kisah yang sebelum ni, kisah diri Tuah sendiri juga ada berkait, dan kisah kawan-kawan. Tuah sebelum buat lagu Tuah akan tanya kawan-kawan apa dia punya jalan hidup dia macam mana. Tuah akan tanya. So Tuah biasa akan lepak dengan kawan masa main gitar. So Tuah akan tanya, ni macam mana kau dengan ni, apa semua cerita ni apa semua. Sebab kawan-kawan Tuah, antara kawan-kawan Tuah dengan Tuah penyumbang cerita dan masing-masing selalu kena tinggal. Macam tu lah. Tapi macam Azira sendiri, Azira nak tahu juga macam Tuah cakap Tuah start cover. Macam Azira sendiri, Azira dengan Defend pun Azira start dengan cover song. Tapi macam mana buatkan Tuah tiba-tiba macam I want to be in this industry? Ada orang approach Tuah ke, ataupun Tuah sendiri macam pergi approach any label ke? Okey, pada mulanya Tuah buat lagu, memang Tuah post dekat YouTube pakai gitar lah masa umur 15 tahun 16 tahun macam tu. Tuah memang selalu buat lagu sendiri dan post dekat channel YouTube Tuah. Dan bila Tuah start umur 18 macam tu lah, ada satu studio ni ajak Tuah collaborate untuk keluarkan single Raja di Hati tu lah. So macam kita bincang apa semua dan Tuah setuju untuk collaborate dengan studio tu. So kita keluarkan single Raja di Hati tu, dan lepas tu Air Mata Rindu. Start Air Mata Rindu tu sebabkan kita dapat sambutan yang banyak. So lagu tu trending dekat YouTube masa tu. Start daripada tu FMC Music nampak Tuah. So lepas daripada tu Tuah sign dengan FMC Music lah. Okey, satu lagi lah nak tanya Tuah. Kalau kita dengar Azira, sebenarnya lagu Tuah ni dia macam melodi kepada rentak-rentak lagu dulu juga. Betul? Ya, betul. Jadi Tuah macam tak ikut trend budak-budak BBNU sekarang. Maksudnya adakah Tuah memang ada pegangan Tuah sendiri ataupun saja je Tuah main lagu-lagu macam tu? Okey, sebenarnya Tuah ada plan Tuah sendiri. Sebab bagi Tuah lagu-lagu yang macam tu yang orang senang nak terima. So buat masa ni orang belum kenal Tuah. So Tuah nak kenalkan diri Tuah ni dengan benda yang orang senang nak terima. So Tuah keluarkan lagu-lagu yang jenis 90s dan ballad macam tu supaya orang dapat senang nak masuk dan tahu macam oh ni Tuah, ni lagu dia. So bila agak macam orang dah kenal Tuah, dah start kenal Tuah, insya-Allah Tuah akan cuba dengan lagu-lagu yang lain lah. Okey, tapi Tuah macam Tuah sendiri
apa harapan Tua dekat lagu-lagu Tua? Sedangkan macam kadang-kadang kita tahu macam lagu ni lagu putus cinta, orang macam banyak dengar sebabkan putus cinta je. Apa harapan Tua? Macam orang kat luar sana boleh belajar apa daripada lagu Tua? Okey, sebenarnya Tua buat lagu yang macam jenis putus cinta ni, sebenarnya Tua sebelum Tua buat lagu, Tua pernah jadi pendengar lagu. Baik. So pernah ada satu lagu tu yang Tua dengar yang agak macam sedih juga. Tapi masa tu Tua pun dalam keadaan yang sama. So lepas daripada tu Tua target macam Tua nak buat lagu yang boleh dekat dengan orang, yang boleh macam teman orang. Nak teman orang yang dalam kesedihan. Baik. So malam ni sebenarnya Tua nak teman kita di Awesome dengan lagu Kecewa dia guys. Tapi sebelum tu mungkin ada sepatah dua kata pada Tua untuk kita punya penonton Awesome Tua. Okey, Tua nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah support Tua daripada mula sampai sekarang. Baik. Dan Tua nak ucapkan terima kasih pada Awesome sebab dah jemput Tua malam ni, dan insya-Allah nanti Tua akan keluarkan lebih lagi lagu yang berkualiti lah. Lepas ni mana tahu cinta pula. Bercinta lah balik Tua. Sekarang tengah cinta kan? Lagu sambung balik lah. Kalau hati dah terbuka. Baik Tua, kita pun nak ucapkan terima kasih dan kepada semua penonton Awesome. Jangan lupa untuk saksikan kita di waktu yang sama minggu depan sebab kita ada lagi cerita-cerita baru pasal selebriti. Kita nak rungkaikan kes banyak lagi. Semuanya di Awesome kan Zira? Betul Syuk. Minggu depan free tak teman kita? InsyaAllah Syuk, kalau ada rezeki adalah kita jodoh kan? Tak adalah orang kata kita suka-suka tukar pasangan. Janganlah. Kita klik lah. Baik guys, terimalah lagu Kecewa daripada Tua Azmi. Mengalir tangisan di kala sendiri karena hati mula meragui. Mampukah dirimu untuk menghargai ataupun hanya sekadar segunung janji? Di saat ku mula percayakan cinta, di waktu itu kau mengajarkan arti derita cinta yang dusta. Diselubungi kecewa membatasi rindu, meratapi luka yang paling terdalam di hatiku. Tanpa alasan kau dustai semua janjimu, kau mengkhianati cintaku. Kasih, teganya kau permainkan perasaan ini dan menyalahkan aku saat kau ditinggalkan pergi. Betapa pedihnya luka di muara hati, susah mencintai. Di saat ku mula percayakan cinta, di waktu itu kau mengajarkan arti derita cinta yang dusta. Diselubungi kecewa membatasi rindu, meratapi luka yang paling terdalam di hatiku. Tanpa alasan kau dustai semua janjimu, kau mengkhianati cintaku. Kasih, teganya kau permainkan perasaan ini dan menyalahkan aku saat kau ditinggalkan pergi. Betapa pedihnya luka di muara, susah mencintai.